Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi at-takhasyu'i fi as-salati. Ya dah, situ. Bab ma jaa fi at-takhasyu'i fi as-salati. Bab datang menceritakan mengenai takhasyu'. Takhasyu' huwa as-sukun wa at-tazallul. Tazallul merendahkan diri, khusyuk dalam sembahyang. حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا ليث بن سعد أخبرنا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس قال. Riwayat daripada Fadl bin Abbas, yaitu saudara Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, Fadl kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu mathna mathna, tasyahudun fi kulli rak'ataini. Sembahyang dua-dua, yakni sembahyang dua rakaat tasyahudun fi kulli raka'ataini, ada tasyahud pada setiap dua rakaat. Maksudnya dua rakaat yang mempunyai tasyahud. Wa takhasyu'un, dan ada merendah diri pada sembahyang. Wa tadarru'un, dan tunduk. Tadarru' menunduk. Wa tamaskunun, tamaskun maksudnya menampakkan sebagai orang miskin, orang berhajat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqna'u yadaika, taqna' yadai ay iqna'ul yadain, maksudnya raf'uhuma fi du'ai, dan juga mengangkat dua tangan. Yaqulu tarfa'uhuma ila rabbika, yaqulu ay yaqulu rawi kata makna taqna'u yadaika, yaitu jadi yaqulu ay ar-rawi, yaqulu ar-rawi ma'nahu, makna taqna'u yadaika. Rawi kata maksud taqna'u yadaika itu ialah tarfa'uhuma ila rabbika mustaqbilan bibutunihima wajhaka. Maksud
ikhna'ul yadain, iaitu raf'ul yadain, mengangkat dua tangan kepada Tuhan kamu, mustaqbilan bi butunihima, menghadap bahagian dalam tapak tangan kedua tangan itu, wajhaka, menghadap kepada muka engkau, itu adab doa. Wa taqulu, sambil engkau berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Maknanya bila sembahyang biar ada tasyahud pada dua rakaat, setiap dua rakaat itu, dan biar ada dalam sembahyang itu menampakkan merendah diri, menunduk di hadapan Allah, dan menampakkan hajat kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sembahyang itu angkat dua tangan memohon doa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara sebenar yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yaf'al dhalika fahuwa kadza wa kadza. Dan sesiapa tidak melakukan itu, maksudnya sembahyang tidak mempunyai tasyahud pada dua rakaat, tidak ada khusyuk, tadarru', dan tidak menampakkan berhajat kepada rahmat Allah, dan tidak angkat tangan berdoa di sisi Allah. Siapa tidak lakukan kesemua itu, wa man lam yaf'al dzalika, ay wa man lam yaf'al ma zukira minal asya'i fi salati, tidak melakukan perkara-perkara yang tersebut dalam sembahyang, fahuwa kadza wa kadza, maka ia adalah begini dan begini. Maksudnya dalam riwayat lain ada di tempat wa man lam yaf'al dzalika fahuwa kadza wa kadza, di situ ada wa man lam yaf'al dzalika fahuwa khidajun, khidajun ay naqisun, maka ia sembahyang dikira kurang, yakni tidak sempurna. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, wa qala ghairu ibn al-Mubarak fi hadzal hadits, riwayat tadi diriwayat oleh Abdullah bin Mubarak yang sani fahuwa kaza wa kaza sani, dan Imam Tirmizi kata selain daripada Abdullah bin Mubarak kata berkenaan dengan hadis ni, pada hujung hadis tu, hujung akhir tu, man lam yaf'al dhalika fahuwa khidajun. Jadi maksudnya, makna bagi fahuwa kaza wa kaza dijelaskan dalam riwayat datang selain daripada riwayat Abdullah bin Mubarak. Di situ ada fahuwa khidajun, maksudnya makna fahuwa kaza wa kaza yaitu fahuwa khidajun, khidajun fahuwa, maka ia, maksud ia yaitu fi'lu salatihi, perbuatan sembahyangnya dikira khidaj, naqis, yang tidak sempurna. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, sami'tu Muhammad bin Ismail yaqulu, aku dengar Muhammad bin Ismail al-Bukhari kata, rawa Syu'batu hadzal haditha an Abdi Rabbih bin Sa'id. Imam Syu'bah, dia tu Amirul Mukminin fil hadis,
seorang muhaddis terkenal yang hebat. Dia juga riwayat daripada Abdi Rabbih bin Sa'id, seperti mana dalam sanad hadis tadi Lais bin Sa'ad riwayat daripada Abdu Rabbih bin Sa'id itu. Begitu juga Imam Syu'bah juga riwayat hadis ni daripada Abdi Rabbih itu. Fa'akhta'a fi mawadi'a. Kemudian Imam Syu'bah tersilap pada beberapa tempat. Fa'akhta'a fi mawadi'a ay minal isnadi, fi mawadi'a minal isnadi, beberapa tempat sanad hadis. Dalam sanad hadis itu Syu'bah, Imam Syu'bah melakukan kesilapan. Faqala an Abi Anas bin Unais, Imam Syu'bah kata an Abi Anas bin Unais, maksudnya Abdu Rabbih bin Sa'id riwayat daripada Abi Anas bin Unais. Itu menurut sanad Imam Syu'bah. Imam Tirmizi kata wahwa, dan dia tu sebenarnya Imran bin Abi Anas, maksudnya yang riwayat oleh Abdi Rabbih bin Sa'id ni bukan Abi Anas bin Unais. Dia tu sebenarnya Imran bin Abi Anas. Jadi di situ satu tempat kesilapan daripada Imam Syu'bah dalam sanad itu. Waqala, dan juga Imam Syu'bah kata an Abdullah bin al-Harith, dia kata yang riwayat daripada Imran bin Abi Anas itu, dia kata Abdullah bin Harith. Wa innama huwa Abdullah bin Nafi' bin al-Umyah, sebenarnya yang riwayat daripada Rabi'ah bin Harith ataupun yang Imran bin Abi Anas riwayat itu adalah daripada Abdullah bin Nafi' bin al-Umyah an Rabi'ah bin al-Harith. Dia itu riwayat daripada Rabi'ah bin Harith. Jadi itu yang kedua kesilapan. Lagi waqala Syu'batu an Abdullah bin al-Harith, dan juga yang ketiga Imam Syu'bah kata daripada Abdullah bin Harith anil Muttalib, daripada Muttalib, maksudnya Abdullah bin Harith riwayat daripada Muttalib. Wa innama huwa an Rabi'ah bin al-Harith bin Abdul Muttalib, sebenarnya bukan Muttalib, sebenarnya yang riwayat daripada yang Abdullah bin Nafi' ambil riwayat itu daripada Fadl bin Abbas. Jadi Imam Syu'bah pula kata Rabi'ah bin Harith, Abdullah bin Harith riwayat daripada Muttalib daripada Nabi. Jadi di situ ada satu tempat kesilapan dalam sanad itu. Yang sebenarnya Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib riwayat daripada Fadl bin Abbas, dia pula riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya ada 2-3 tempat
berlaku kesilapan dalam sanad tu, kesilapan daripada Imam Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis. Jadi mungkin kita terfikir ataupun timbul iskal, kenapa Imam Syu'bah sebagai seorang imam hadis terkenal dah pun dapat gelaran Amirul Mukminin fil hadis. Yang dapat Amirul Mukminin fil hadis ni bukan semua orang yang mahir hadis tu. Yang dapat gelaran Amirul Mukminin ni hanya ada 7 orang di kalangan muhaddisin. Jadi orang dah dapat gelaran Amirul Mukminin fil hadis ni, kenapa berlaku kesilapan 2-3 tempat dalam satu sanad seperti sani? Kenapa berlaku begitu? Itu mungkin kita nak soal, mungkin terfikir begitu. Jadi muhaddisin dah bagi jawapan berkenaan dengan tu. Katanya muhaddisin, Imam Syu'bah ni dia selalu mengulang kaji, baca hadis-hadis, mutun hadis, matan hadis tu, supaya tidak lupa hadis-hadis tu. Tapi dia kurang ambil berat dengan sanad-sanad hadis tu. Jadi sebab tu terkadang ada sesetengah sanad daripada Imam Syu'bah ni berlaku kesilapan, ada sedikit sebanyak. Jadi muhaddisin lain yang hati-hati dalam sanad, mereka jumpa tepat di mana dalam sanad tu yang tidak sama daripada Imam Syu'bah dan daripada muhaddisin lain. Jadi setelah mereka semak kaji, dapati Imam Syu'bah lah berlaku kesilapan dalam sanad tu, berpunca daripada dia terlalu ambil berat dengan mutun hadis, matan hadis, dan dia kurang bagi tumpuan terhadap sanad-sanad hadis tu. Berpunca daripada situlah berlaku kesilapan dalam sanad hadis tu. Jadi ini Imam Tirmizi kemuka illah yang ada dalam sanad hadis datang daripada Imam Syu'bah berkenaan dengan hadis sani. Hadisul Laits bin Sa'd, hadis yang datang riwayat daripada Laits bin Sa'd, iaitu hadis bab tadi. Hadis mula-mula kita baca dengan sanad haddatsana Suwaid bin Nasrin Sani. Hadis itu asahhu, terlebih sahih ataupun terlebih rajih, min hadis Syu'bah, daripada hadis datang riwayat daripada Syu'bah tu. Jadi bila banding dua sanad, sanad Laits bin Sa'd yang tidak ada apa-apa masalah, tidak ada apa-apa kesilapan dalam sanad, jadi sanad tu kiranya terlebih sahih ataupun terlebih rajih berbanding dengan sanad hadis datang daripada Syu'bah yang terkadang berlaku kesilapan dalam sanad hadis tu. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW bagi peringatan supaya kita menjaga tasyahud dalam sembahyang, khusyuk, khudu', dan bila sembahyang biar nampak berhajat sungguh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah sembahyang angkat tangan doa. Kalau tidak buat kesemua itu dengan sempurna,
sembahyang akan dianggap khidaj. Khidaj makna an-naqisu fil ajri wal fadilah, maknanya pahala sembahyang tu kurang, walaupun kiranya sah sembahyang, tapi pahala sembahyang tu kurang. Jadi maksud khidaj ni an-naqisu fil ajri wal fadilah. Babu ma jaa fi karahiyati tashbiki bainal asabi'i fi salati. Bab ini datang menceritakan berkenaan dengan karahiyah, makruh ataupun tidak digalakkan tashbik, menjalin di antara jari-jari ketika sembahyang, dalam sembahyang. Haddatsana Qutaibah akhbarana Laits bin Sa'd an Ibn Ajlan an Sa'id al-Maqburi an rajulin an Ka'b bin Ujrah, riwayat daripada seorang lelaki, dia riwayat daripada Ka'b bin Ujrah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawaddaa ahadukum, apabila salah seorang daripada kamu wudu, fa ahsana wudu'ahu, kemudian dia mengelokkan wudu'nya. Elokkan wudu' maksudnya dia memelihara amalan sunan dalam wudu', adab, mustahabat, dan juga dengan niat yang betul dia wudu'. Itu maksud ihsanul wudu', mengelokkan wudu'. Summa kharaja amidan ay qasidan, setelah itu dia pun keluar dari rumah ke masjid, menuju ke masjid. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, fala yushabbikanna baina asabi'ihi, maka jangan menjalinkan di antara jari-jarinya sambil dia menuju ke masjid itu. Fa innahu fi salatin ay hukman, kerana ketika itu dia berada dalam sembahyang. Hukman, kira-kiranya dia dalam sembahyang. Orang keluar daripada rumah dengan sempurnakan wudu, menuju ke masjid untuk sembahyang ni, sebaik saja dia keluar daripada rumah, dikira dia tu berada dalam keadaan sembahyang. Jadi orang sembahyang, dalam sembahyang tidak benar menjalin jari antara satu sama lain. Jadi sebab tu bila orang lengkapkan, sempurnakan wudu, keluar daripada rumah, jangan berjalan dalam keadaan menjalinkan jari-jari antara satu jari sama lain. Jangan buat begitu. Itu ada larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan ini membawa maksud makruh. Jadi hadis ini menunjukkan karahiyatut tashbik, makruh menjalinkan jari di antara satu sama lain ketika dia keluar daripada rumah menuju ke masjid untuk sembahyang. Qala Abu Isa,
Imam Tirmizi kata hadis Ka'b bin Ujrata rawahu ay rawa hadzal haditha ghairu wahidin bukan satu orang, yakni ramai riwayat hadis ni, hadis Ka'b bin Ujrah ni ada juga ramai riwayat selain daripada Ka'b bin Ujrah, riwayat daripada Ali bin Ajlan, daripada Ibnu Ajlan juga, mislah hadis Laisi, umpama hadis Lais. Jadi maksudnya hadis Sani bukan kata datang dengan satu tarik itu saja, masih ada lagi beberapa tarik lain datang riwayat hadis ini. Warawa syarikun an Muhammad bin Ajlan an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadzal hadis. Ada lagi syarik riwayat daripada Muhammad bin Ajlan, daripada ayah dia Ajlan, daripada Abu Hurairah. Umpama hadis ni hadis Syuraik, wa hadis Syuraikin ghairu mahfuzin, hadis datang dengan sanad Syuraik Sani itu dianggap ghairu mahfuz. Ghairu mahfuzin ay syazun, ghair mahfuz maksud dia syaz. Syaz apa makna? Mukhalafatus siqati liman huwa awsaqu minhu, itu maksud syaz. Mukhalafatus siqah, siqah ya rawi yang siqah bercanggah, liman huwa awsaqu minhu, bagi mereka yang terlebih siqah daripadanya. Jadi maksudnya riwayat daripada seorang rawi siqah bercanggah dengan riwayat daripada rawi siqah yang ramai, itu dinamakan syaz. Syaz adalah ghairu mahfuz, bukan mahfuz. Maksudnya syaz dengan mahfuz ni lawan. Tidak mahfuz syaz, kalau tidak syaz mahfuz. Jadi maksudnya berdasarkan sanad hadis datang daripada Syuraik, hadis akan dianggap dhaif. Tapi hadis Ka'b bin Ujrah tadi disebabkan ada sokongan tarikh lain kepada hadis itu, jadi hadis bab Sani tidak menjadi dhaif. Babu ma jaa fi tulil qiyami fi salati, bab datang menceritakan mengenai tulul qiyam, lamanya berdiri, panjang berdiri, maksudnya lama berdiri dalam sembahyang. Lama berdiri, berapa lama berdiri? Baca qiraah panjang. حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah, dia kata dikatakan orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ada sahabat yang tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyus salati afdalu, sembahyang yang manakah kiranya banyak pahala? Afdalu maksud dia
aksaru sawaban indallah, banyaknya pahala di sisi Allah. Jadi semayang jenis lagu mana, jenis semayang macam mana, kiranya diberi pahala banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, tulul qunut. Qunut maksud di sini tulul qiyam. Tulul qunut ay tulul qiyam, lama berdiri. Sebenarnya qunut ni ada banyak makna. Pertama taat, yang kedua ibadat, yang ketiga salat, yang keempat doa, yang kelima qiyam, yang keenam tulul qiyam, yang ketujuh sukut, diam. Taat, ibadat, salat, doa, qiyam, tulul qiyam, sukut. Ada beberapa makna bagi qunut itu. Jadi daripada adanya banyak makna tadi, jumhur ulama ambil di sini tulul qunut, qunut makna qiyam. Jadi maksudnya tulul qiyam, lama berdiri. Jadi bila lama berdiri akan baca qiraah lama. Itu satu cara. Kalau tidak baca qiraah panjang, baca surah-surah pendek ataupun qiraah pendek, kalau semayang macam tu dalam masa semayang 2 rakaat misalnya, dengan bacaan panjang, makan masa lama mana dalam masa itu. Kalaulah baca surah pendek, ayat-ayat tidak panjang, yang semayang akan dapat banyak rakaat. Maknanya waktu baca qiraah panjang 2 rakaat, semayang dia makan masa 20 minit. Kalau ada orang baca surah pendek dalam masa 20 minit tadi, dia akan dapat banyak rakaat. Jadi berbanding begitu, di sisi a'immah mujtahidin ada perbincangan tulul qiyam dengan taksirul kasratul rakaat, yang mana lebih afdal. Baca qiraah panjang, berdiri lama dalam sembahyang dengan banyakkan rakaat-rakaat sembahyang. 2 keadaan saling, yang mana satu kiranya lebih afdal. Jadi di antara a'immah mujtahidin, Imam Abu Hanifah, wa fi riwayatin 'ani Syafi'i, ada satu riwayat daripada Imam Syafi'i juga. Di sisi 2 imam tu, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, tulul qiyam tu afdalu min kasratir rakaat. Berdiri lama itu lebih banyak pahala daripada perbanyakan rakaat sembahyang. Di sisi Abdullah bin Umar, kasratul rakaat itu afdal. Perbanyakan rakaat-rakaat sembahyang itu lebih banyak pahala daripada berdiri lama.
Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan begitu juga dalam riwayat lain daripada Imam Syafi'i juga sama sependapat dengan Abdullah bin Umar, kasratul rakaat itu afdal. Tapi yang tarjih di antara dua pendapat Imam Syafi'i sani, pendapat pertama dianggap rajih lebih utama, iaitu tulul qiyam, berdiri lama itu lebih banyak pahala daripada perbanyakkan rakaat sembahyang. Dan di sisi Qadhi Abu Yusuf, anak murid Imam Abu Hanifah, dan Imam Ishaq, imam mazhab Zahiri, di sisi mereka ada buat perbezaan siang hari dan malam hari. Jadi dua imam tu kata, kalau waktu siang hari sembahyang sunat, sembahyang nawafil, kasratul rakaat itu lebih afdal. Siang hari perbanyakkan rakaat, maknanya baca surah pendek, itu afdal. Kalau malam hari, Imam Buyus dan Imam Ishaq kata tulul qiyam itu lebih afdal. Kalaulah seseorang dia ada mengkhususkan masa untuk sembahyang malam, jadi bagi dia pada waktu malam, pada dia sembahyang dalam keadaan tulul qiyam, baik dia perbanyakkan rakaat, itu lebih afdal bagi dia. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, dia tidak buat apa-apa keputusan dalam bab ni, dia tawakuf, diam, sama ada tulul qiyam tu afdal daripada kasratul rakaat, ataupun kasratul rakaat itu afdal, lebih banyak pahala daripada tulul qiyam. Jadi daripada dua keadaan tu, Imam Ahmad bin Hanbal tidak tarjih, tidak utamakan mana-mana pandangan tu. Dia diam saja, tidak buat apa-apa keputusan, dia memilih tawakuf. Yang imam kata tulul qiyam tu lebih afdal, iaitu ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah. Mereka berdalilkan dengan hadis sani, hadis ayyus salati afdalu qala tulul qunut sani. Mereka pegang dengan hadis tu dan katanya tulul qiyam itu lebih afdal. Itu siapa? Ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah. Dan Abdullah bin Umar dan orang sefahaman, imam-imam sefahaman dengan Abdullah bin Umar, iaitu afdal kasratul rakaat. Pendapat tu mereka istidlal dengan hadis yang kita akan baca bab berikut. Selepas daripada bab ni, di situ ada dalil menyatakan kasratul rakaat itu afdal. Jadi maksudnya dua-dua pendapat ada, masing-masing ada dalil, masing-masing ada hujah. Wa fil babi an Abdullah bin Hubayshi wa Anas bin Malik
Qala Abu Isa hadis Jabir hadisun hasanun sahihun wa qad ruwiya min ghairi wajhin an Jabir bin Abdullah. Hadis Jabir yang menyatakan tulul qiyam itu afdal. Hadis itu Imam Tirmizi kata hadis hasan lagi sahih. Wa qad ruwiya min ghairi wajhin an Jabir bin Abdullah, dan diriwayatkan dari bukan satu tariq. Min ghairi wajhin ay min ghairi tariqin wahidatin bal min tariqin adidah. Maksudnya hadis ini diriwayatkan bukan dengan satu tariq, datang dengan beberapa tariq daripada Jabir bin Abdullah. Jadi boleh kata kebanyakan bab Imam Tirmizi bawa uslub ni. Setelah dia bawa hadis bab, dia akan sebut hadis tu waqad ruwiya min ghairi wajhin. Hadis tu diriwayatkan dengan beberapa tariq. Itu Imam Tirmizi hendak menyatakan daripada jumlah tu hadis yang dia bawa dalam sebagai hadis bab sani ada sokongan daripada banyak tariq. Sekiranya hadis bab tu ada masalah dalam sanad, kalau dah jadi hadis dhaif sekalipun, dengan sebab ada ruwiya min ghairi wajhin sani, datang hadis tu dengan beberapa tariq, hadis dhaif, hadis bab tu akan naik darajat hasan li ghairihi. Jadi itu satu isyarat daripada Imam Tirmizi, walaupun hadis yang dia bawa dalam bab ni, hadis bab tu dhaif, tapi disebabkan ada sokongan tariq lain bagi hadis tu, hadis bab pada asalnya jadi dhaif tu akan tukar jadi hasan. Hasan li ghairihi, maksudnya dhaif sani tukar jadi hasan kerana sanad lain membantu. Li ghairihi, li ada di situ lam ajaliyah, memberi makna li ajli ghairihi, jadi hasan kerana yang lain, selain daripada sanad hadis itu datang membantu. Jadi dengan sebab ada tarik lain sokong, di situ ada kaedah yuqawi ba'daha ba'da. Hadis itu, sanad hadis itu menguatkan satu sama lain, membantu satu sama lain. Bila ada bantuan daripada sanad hadis lain, sokongan daripada sanad hadis lain, di situ hadis dhaif sani dapat penampungan. Maknanya kedhaifan pada hadis itu dapat menampung dengan sebab ada tarik lain sokong kepada hadis dhaif itu. Jadi hadis dhaif dah naik darajat hasan li ghairihi itu yu'malu wa yuhtajju fil ahkam. Hukum dia boleh beramal dengan hadis dhaif yang dah naik darajat hasan li ghairihi itu pada fadail amal, dan juga boleh berhujjah dalam hukum ahkam. Jadi sesetelah orang mereka anggap hadis dhaif ni lebih kurang hadis maudhu', hadis palsu. Itu salah. Kalau anggap begitu, banyak hadis dhaif akan disingkir. Terkadang sanad hadis dhaif itu bermasalah, seperti mana Imam Syu'bah sani
hadis yang Imam Syu'bah riwayat tu. Ada juga rawi lain riwayat Lais bin Sa'ad riwayat semakna dengan hadis yang datang riwayat daripada Imam Syu'bah tu, disebabkan Imam Syu'bah tu berlaku kesilapan dalam sanad hadis tadi. Kiranya hadis daripada Lais bin Sa'ad tu terlebih sahih dan terlebih rajih. Jadi hadis yang datang dengan sanad daripada Imam Syu'bah yang mempunyai 2-3 kesilapan sani, hadis tu akan dianggap dhaif, disebabkan dalam sanad tu ada masalah. Tapi matan hadis tu sama dengan lebih kurang dengan hadis yang diriwayat oleh Lais bin Sa'ad yang tidak ada apa-apa masalah dalam sanad dia. Jadi kalau kita tolak hadis datang daripada Imam Syu'bah sani disebabkan ada masalah dalam sanad hadis, takut-takutnya tertolak hadis sebenar yang Rasulullah SAW bersabda tu. Sebab apa? Sebab hadis tu juga datang dengan sanad lain daripada imam lain. Kiranya hadis tu bagi menurut sanad-sanad selain daripada sanad Imam Syu'bah tu tidak dianggap dhaif. Jadi kalau kita memandangkan satu sanad dhaif saja, tolak hadis tu, anggap hadis itu maudhu', macam mana pula kita nak kira dengan sanad-sanad lain semakna dengan hadis tu yang tidak ada masalah apa-apa dalam sanad tu. Jadi sebab tu perlu hati-hati menyingkirkan hadis-hadis tu. Takutnya tertolak hadis sebenar Rasulullah SAW bersabda tu disebabkan masalah ada pada sanad dan dianggap dhaif sani. Jadi kadang-kadang hadis-hadis itu datang dengan sanad yang lemah, yang dhaif, tapi matan tu sahih betul. Sebab apa betul? Sebab matan hadis datang dengan sanad dhaif sani sama dengan matan hadis yang datang dengan sanad sahih itu. Jadi matan hadis kira tidak ada masalah, tidak ada salah. Dan apabila tidak ada syaz dan illah pada matan hadis, matan dikira sahih disebabkan tidak bersambung sanad dalam sanad, ataupun perawi hadis itu tidak adal, tidak siqah, ataupun dhabit catatan ataupun ingatan daripada rawi itu kurang. Bila ada masalah-masalah sani dalam sanad hadis, sanad akan dianggap dhaif. Matan tidak ada apa-apa masalah, matan akan dikira sahih. Hadis seperti itu di sisi muhaddisin dinamakan, dikatakan dhaifus sanad, sahihul matan. Sanad tu dhaif, matan tu sahih. Jadi kalau kita kata hadis ni dhaif, tolak, tak boleh amal. Jadi kalaulah matan tu sahih, bermakna kita tolak hadis yang sahih matan tu. Itu bahaya, tidak boleh buat begitu. Jadi yang penting bagi kita bila jumpa hadis dhaif, kita tengok dulu, kaji dulu, ada lagi kah tidak semakna dengan hadis ni, datang dengan sanad-sanad lain. Tengok dulu. Bila kita tengok, kaji, dapati ada sanad lain, ada yang lebih kuat dan lebih sahih, lebih hasan daripada sanad dhaif tu. Ketika tu caranya kita
cantum. Himpun sanad-sanad tu, jika tu dhaif sani disebabkan ada sokongan daripada tarik lain, sanad lain. Sanad dhaif sani akan dapat kekuatan, akan naik darajat hasan li ghairihi. Mungkin ada terputus sanad dalam sanad dhaif tu, akan jumpa dalam sanad-sanad yang lain. Dengan cara tu dapatlah munqati' sani dengan sendiri sambung sanad tu hilang, munqati' inqita', terputus sanad sani daripada sanad hadis tu. Jadi bila dah hilang dia punya inqita', dengan sendiri sanad tidak jadi dhaif dah di situ. Jadi itu cara muhaddisin yang selesaikan masalah sanad apabila sanad hadis itu dikira dhaif. Kita sekarang tak kira semua tu, tak peduli semua tu, tak ambil kira baik-baik seperti mana muhaddisin kira dulu. Asalkan bunyi hadis tu dhaif cukup. Sarak selalu, sonak selalu. Sebab apa? Sebab boleh tolak hadis tu. Dan daripada cara bawakan mereka tu dah pun meracuni fikiran umat Islam, dan sebahagian umat Islam dah anggap hadis dhaif ni sama taraf dengan hadis palsu, tak boleh amal, wajib tolak. Itu dah salah faham begitu. Jadi orang-orang yang bawa ilmu hadis di kalangan masyarakat umat Islam ni tidak patut bawa cara-cara tu, biar menepati dengan cara muhaddisin sebenar. Jangan kita ambil pandangan-pandangan syaz daripada seorang dua tokoh muhaddisin yang dulu-dulu lagi dah pun bercanggah dengan jumhur muhaddisin. Jadi kalau kita timbulkan pandangan-pandangan syaz daripada imam-imam tertentu, sebarkan dalam masyarakat, pandangan-pandangan imam-imam tu akan timbul masalah. Jadi bila ada percanggahan di antara pandangan-pandangan imam-imam muhaddisin, kita turut pendapat ataupun pandangan daripada muhaddisin yang mempunyai sikap sederhana. Jangan kita terlalu cenderung ke arah muhaddisin yang mempunyai sikap terlalu keras. Bila kita bawa ataupun kita turut muhaddisin yang mempunyai sikap terlalu keras, daripada situlah akan berlaku menyingkir hadis-hadis dhaif tu. Sebab maksud terlalu keras, muhaddisin yang mempunyai sikap terlalu keras, yang kata Sani maksudnya mereka anggap hadis dhaif pun maudhu'. Ada juga hadis hasan mereka kata maudhu'. Itu dah pun berlaku. Contohnya Imam Ibn Jauzi, Imam Ibn Taymiyah yang terikut-ikut dengan cara Imam Ibn Jauzi, murid Ibn Taymiyah, Imam Ibn Qayyim, Imam Jauzaqani, Imam Ibn Hibban, terkadang Imam Jalaluddin Sayuti juga terikut-ikut cara mereka. Jadi imam-imam Sani dianggap mutasyaddid fil hadis, tasyaddud. Mereka mempunyai sikap terlalu keras menentukan hadis sebagai maudhu'. Jadi terkadang Imam Ibn Jauzi, Ibn Taymiyah, mereka kira maudhu' dengan sesebuah hadis
Tapi hadis yang mereka dianggap maudhu' sani dijawab oleh muhaddisin yang lain, katanya hadis itu tidak maudhu', tidak palsu, hadis itu hanya dhaif yang masih boleh amal lagi, ataupun hadis itu tidak maudhu', hadis itu hasan. Ada muhaddisin jawab balik, dan hadis banyak jadi maudhu' di sisi Imam Ibn Jauzi. Hadis hasan dah dikira maudhu', dhaif pun dianggap maudhu', dan tulis dalam kitab dia Al-Mawdu'atul Kubra. Jadi masukkan hadis-hadis dhaif dan hasan sebagai hadis maudhu', dia masukkan dalam kitab dia. Jadi kita tak boleh tumpu satu kitab itu saja, kena tengok lagi kitab lain. Ada yang jawab balik kepada Imam Ibn Jauzi, yang mana Imam Ibn Jauzi kata maudhu' terhadap sesebuah hadis itu, mereka jawab sebenarnya itu tidak maudhu', hanya dhaif, hanya hasan. Ada imam-imam muhaddisin jawab balik. Jadi kita kena ambil kira semua itu. Jangan kita suka memaudhu'kan hadis dhaif dan hasan. Tumpuan kita hanya semata-mata kepada fahaman Imam Ibn Jauzi itu. Kalau begitu, banyak amalan umat Islam sedang lakukan berdasarkan hadis hasan ataupun hadis dhaif yang dah naik darajat hasan li ghairihi itu, semuanya akan disingkir, akan dianggap salah. Amal dengan hadis maudhu' dan sebagainya akan dianggap begitu. Memang pun sekarang sesetengah orang yang sebar ilmu hadis ni, mereka anggap begitu, salahkan amalan-amalan umat Islam yang tidak sama dengan penentuan hadis mereka terhadap mana-mana hadis yang menjadi punca pengambilan amalan itu. Jadi kesemua itu kita perlu hati-hati. Jadi seperti mana hadis yang datang riwayat daripada Imam Syu'bah, ada berlaku kesilapan dalam sanad dan semakna dengan hadis Imam Syu'bah sani. Ada hadis daripada Lais bin Sa'ad, di situ sanad tidak ada masalah, matan hadis pun tidak ada masalah. Jadi kalau kita tengok sanad Imam Syu'bah saja yang berlaku kesilapan dalam sanad 2-3 tempat sani, kita hukum hadis itu salah, kita tolak. Kalau begitu, apa pula kita mau kira hadis-hadis semakna dengan hadis sani datang daripada Lais bin Sa'ad dan sebagainya yang tidak ada masalah dalam sanad itu. Jadi sebab tu kita perlu hati-hati dari segi menentukan hadis sebagai maudhu' itu. Jadi dalam bab berkenaan dengan afdal tulul qiyam ataupun kasratul rakaat sani, di situ juga ada pencanggahan di antara dua hadis. Jadi hadis sani kita dah baca, tulul qiyam tu afdal. Sekarang kita akan baca pula babu maja'a fi kasratir ruku'i was sujud. Di situ ada menyatakan kasratur rakaat, banyak ruku sujud ni maksudnya banyak rakaat. Jadi bila hadis itu datang dengan beberapa tarik, di situ
hadis akan naik darajat hasan li ghairihi dan sebagainya yang ada dalam bab tadi. Itu cara Imam Tirmizi memang begitu. Sebab itu terkadang Imam Tirmizi dia bawa hadis dhaif, rawi ada masalah ataupun sanad putus, dia masukkan dalam hadis bab itu sebagai hadis bab. Kemudian dia akan bawa sanad-sanad lain yang menyokong kepada sanad itu, ataupun dia akan sebut waqad ruwiya min ghairi wajhin itu isyarat hadis bab ni ada banyak sokongan daripada tarik lain. Kalau hadis itu hasan sahih dengan adanya sokongan daripada tarik lain, hadis itu akan jadi asah, ahsan, lebih sahih, lebih hasan. Kalau hadis bab itu dhaif dengan sebab ada sokongan daripada tarik lain, hadis itu akan naik darajat hasan li ghairihi. Jadi betapa indahnya uslub Imam Tirmizi. Dia mengajar kita supaya kita tidak mudah singkirkan hadis dhaif itu. Haddatsana Abu Ammar akhbarana al-Walid bin Muslim 'an al-Auza'i qala haddatsani al-Walid bin Hisham al-Mu'aythi qala haddatsani Ma'dan bin Talhah al-Ya'muri قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'dan bin Talhah kata, saya bertemu dengan Thawban, hamba merdeka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu, kemudian saya kata dia, dullani ala amalin yanfa'uni Allah bihi, tunjukkan aku, kata Thawban, kata Ma'dan kepada Thawban, dia minta Thawban tunjuk satu amalan yang memberi manfaat, Allah memberi manfaat kepada aku dengan amalan itu. Wa yudkhiluni Allahul jannata, dan melalui amalan itu Allah masukkan aku ke dalam syurga. Fasakata anni maliya, maka Thawban terdiam seketika daripada aku. Summal tafata ilayya, kemudian Thawban berpaling kepada aku. Faqala, dia kata, alaika bisujudi, lazimkan atas diri engkau dengan sujud. Maknanya pesan kepada yang tanya. Thawban kata maksudnya perbanyakkan sujud. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kerana aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan, tiadalah seseorang hamba, ma min zaidah, tiadalah seorang hamba yang sujud satu sajdah lillah, kerana hendak mencari keridaan Allah, malaikat rafa'ahu Allah biha darajatan, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat ia satu darajat. Wa hatta anhu biha khati'atan, dan Allah hapuskan satu khati'ah, satu dosa kecil daripadanya, daripada yang sujud tu, biha dengan sebab dia sujud saling. Jadi maksudnya bila hamba itu sujud bermakna selesai satu rakaat, ketika itu dapat pahala yang sebut saling.
Kalau banyak sujud, dia akan dapat banyak menaiki darajat dan dapat ampun banyak dosa. Jadi dengan banyaknya sujud, orang tu akan dapat pahala tu. Banyak sujud bermakna banyak rakaat. Jadi hadis ni menunjukkan afdal perbanyakkan rakaat itu. Qala Ma'danu falaqitu Abu Darda. Ma'dan kata, aku jumpa pula Abu Darda setelah aku dapat jawapan daripada Sauban seperti tadi. Fasa'altu amma sa'altu anhu Sauban. Aku tanya pula soalan berkaitan dengan aku dah tanya kepada Sauban tu. Faqala alaika bisujud. Maka Abu Darda juga jawab kata sama dengan Sauban, alaika bisujud. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'ahu Allah biha darajatan wa hatta anhu biha khati'ah. Sama hadis tu Abu Darda riwayat daripada Rasulullah SAW. Jadi dua-dua jawapan daripada Sauban dan Abu Darda itu membawa maksud kasratul rakaat itu, banyaknya bilangan rakaat itu lebih afdal daripada lama berdiri dalam sembahyang. Qala Abu Isa hadits Sauban wa Abi Darda fi kasratir ruku'i was sujudi hadisun hasanun sahihun. Hadis dah baca tadi, hadis hasan lagi sahih. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hadha. Ulama berselisih pendapat dalam bab ini. Maksudnya ulama berbeza pendapat sama ada kasratul ruku' was sujud, iaitu kasratul rakaat itu lebih afdal daripada tulul qiyam kah, ataupun tulul qiyam berdiri lama baca qiraah panjang itu lebih banyak pahala daripada kasratul rakaat. Di situ ada khilaf. Faqala ba'duhum, setengah daripada mereka kumpulan ulama kata tulul qiyami fi salati afdalu min kasratir ruku'i was sujudi. Berdiri lama dalam sembahyang tu lebih banyak pahala daripada perbanyakkan rukuk sujud tu. Maksudnya daripada perbanyakkan rakaat sembahyang tu. Wa qala ba'duhum, setengah ulama kata kasratul ruku'i was sujudi afdalu min tulil qiyami, perbanyakkan rukuk dan sujud, iaitu kasratul rakaat itu lebih afdal daripada tulul qiyam. Wa qala Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal imam mazhab Hanbali, dia kata qad ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadha, hadis ini diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ni. Ada dua hadis, ada yang menyatakan kasratul rakaat itu lebih baik, ada hadis yang menyatakan tulul qiyam itu lebih baik. Walam yaqdi fihi bi syai'in, sedang aku tidak membuat keputusan apa-apa dalam bab ni. Maksudnya walam yaqdi fihi bi syai'in ay bal tawaqqafa fihi. Imam Ahmad bin Hanbal tidak membuat apa-apa putusan, bahkan dia tawakuf, mendiamkan diri dalam bab ni. Dia tidak buat apa-apa putusan
Wa qala Ishaq, Imam Ishaq kata, amma bin nahari fa kasratur ruku'i was sujud, siang hari afdal perbanyakkan rakaat sembahyang tu. Wa amma bil laili tulul qiyam, dan pada malam hari berdiri lama itu lebih baik. Illa ayyakuna ar-rajul lahu juz'un bil laili ya'ti alaihi, kecuali ada orang dia mempunyai juz'un minal lail, sebahagian daripada malam tu, ya'ti alaihi, dia mendatangkan waktu yang dikhususkan, dia perbanyakkan baca ayat-ayat Quran tu, dia datangkan padanya. Maksudnya di sini sesetengah orang untuk sembahyang malam dia ada khususkan waktu, sekian-sekian masa daripada pukul 3 sampai pukul 4. Itu waktu khusus bagi dia setiap malam untuk sembahyang. Jadi bila dia dah khusus masa, ada setengah imam kata ketika tu pada dia nak berdiri lama, baik ketika tu perbanyakkan rakaat sembahyang. Jadi itu maksud di sini, illa ayyakuna rajulun lahu juz'un bil laili, kecuali maknanya tulul qiyam tu afdal. Imam Ishaq kata pada waktu malam. Kalau waktu siang hari perbanyakkan rakaat sembahyang tu afdal, lebih baik daripada berdiri lama. Kalau waktu malam berdiri lama tu lebih baik, kecuali orang tu ada khususkan waktu malam untuk sembahyang malam. Jadi dia akan sembahyang waktu yang dia dah tentu tu saja. Jadi ketika tu dia akan baca juzuk Al-Quran yang dah tentu, dia akan baca banyak tu banyak ni. Jadi ketika tu bagi orang seperti itu, baik dia perbanyakkan rukuk dan sujud fi hadha, dalam amalan ini. Ahabbu ilayya, itu lebih baik, lebih menyukai kepada aku, kata Ishaq, li'annahu ya'ti ala juz'ihi, kerana dia datang di atas waktu, bahagian waktu malam yang dia dah tentukan itu. Wa qad rabiha kasratul ruku'i was sujud. Jadi orang tu dah mengaut keuntungan dengan sebab perbanyakkan rukuk dan sujud. Jadi sebanyak mana dia nak baca pada waktu malam yang dia dah tentu tu, itu pun dia dapat baca. Lagipun dia dapat pula dapat perbanyakkan rakaat sembahyang tu. Kalau misal kata dia dah tentu masa nak sembahyang tu, kalau dia tulul qiyam, bila dia berdiri lama baca ayat-ayat Quran, banyak mana dia dah khusus untuk baca pada waktu malam tu, banyak tu juga dia akan baca, tapi tak dapat banyak rakaat sembahyang. Kalau dia baca juga sama banyak ayat-ayat Quran yang dia dah khusus bagi malam tu, sembahyang malam tu, walaupun dia buat banyak rakaat,
Jadi dah bahagi bacaan ayat-ayat itu dalam rakaat-rakaat yang lain yang dia bawa banyak rakaat tu. Jadi dengan tu dia akan dapat keuntungan. Banyak mana dia dah khusus setiap malam dia nak baca, dalam sembahyang pun dapat baca, kemudian pahala perbanyakkan rakaat sembahyang tu juga akan dapat. Wa qala Abu Isa wa innama qala Ishaq hadha. Imam Tirmidzi kata, Imam Ishaq berkata ini, siang hari kasratul ruku' was sujud afdal, malam hari tulul qiyam tu afdal. Dia kata begitu kerana kata wasifat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili wa wasafatul qiyam. Beginilah cara disifatkan dengan sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Maksudnya memang Rasulullah SAW sembahyang dengan cara seperti itu. Maksudnya pada waktu malam Nabi SAW sembahyang dengan cara tulul qiyam. Setelah dia sebut begitu Imam Ishaq wa wasafa tulul qiyam, dia mensifatkan tulul qiyam itu, maksudnya wasifat salatun Nabi. Begitulah disifatkan sembahyang Nabi. Sembahyang Nabi memang begitu. Maksud memang begitu adalah wasafatul qiyam. Imam Ishaq mensifatkan wasifat sani dengan tulul qiyam tu. Wa amma bin nahari falam tusaf min salatihi min tulil qiyami ma wasafa bil laili. Dan adapun dengan siang hari itu Imam Ishaq tidak mensifatkan daripada sembahyangnya Rasulullah SAW. Maksudnya siang hari tidak disifatkan sembahyang Nabi SAW dengan tulul qiyam tu ma wasafa bil laili, yang mana mensifatkan tulul qiyam tu pada waktu malam. Jadi kesemua yang nyatakan di sini membawa maksud kasratul ruku' was sujud itu lebih baik daripada tulul qiyam. Dan ada khilaf di sisi a'immah, ada yang setengah kata tulul qiyam itu afdal daripada kasratul rakaat, dan setengah imam pendirian mereka kasratul rakaat itu lebih afdal daripada tulul qiyam. Seperti mana saya dah nyatakan pandangan-pandangan imam-imam mazhab itu. Jadi boleh kita nak buat dengan cara apa saja daripada dua cara itu. Kedua-dua cara masing-masing mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu, dan boleh kita memilih cara yang sesuai bagi kita, disebabkan daripada Imam Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Tulul qiyam tu afdal, tu pun ada. Kasratul rakaat afdal, itu pun ada daripada Imam Syafi'i. Jadi boleh kita memilih yang mana cara lebih sesuai bagi kita, ataupun kita nak buat dua-dua cara. Terkadang kita sembahyang dengan cara berdiri lama, terkadang kita sembahyang dengan cara perbanyakkan rakaat. Kedua-dua tu membawa pahala besar, kira afdal. Babu ma jaa fi kasrati fi qatl al-aswadaini fi salati, insyaallah sambung. Wallahu a'lam.